Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Okay, jadi Alhamdulillah kita bertemu lagi sekali di dalam kelas bimbingan perdana SPM 2021, anjuran daripada ICU iaitu Jabatan Perdana Menteri, daripada Perda dan juga daripada Zakat serta JPN Pulau Pinang. Okay. Alright, jadi kiranya sebelum ini kalau ada sesiapa yang pernah join kelas ni, yang mana yang saya ajar, okay, sebelum ni saya dah pernah ajar awak semua pasal sistem saraf kan. Okay, jadi untuk hari ini saya kita nak sentuh sikit lah berkaitan dengan sistem limfa manusia. Okay, alright. Okay, jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, saya nak minta someone boleh tolong bacakan doa tak? Ada siapa volunteer boleh bacakan doa? Supaya kita punya majlis ilmu ni diberkati lah. Ada siapa volunteer tak nak baca doa? Saya. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wa anshur alaina qadaina ulumi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, terima kasih diucapkan kepada apa nama ni yang tolong bacakan doa ni? Arash. Arash. Okey, terima kasih Arash. Alright. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, okey, jadi awak nampak kan dekat dalam slide yang saya tayangkan sekarang ni, boleh nampak tak ada satu URL yang saya letakkan dekat sini, okay, dan juga kelas code. Boleh nampak kan? Okay, jadi apa yang saya nak awak buat sekarang ni, okay, setiap seorang pergi dekat Google, okay, pergi kat Google, lepas tu type classpoint.apps, okay. Alright, lepas tu dah keluar dia punya apps tu. Okay, lepas tu nanti dia akan keluarlah, dia suruh awak isi nama dan juga kelas kod. Jadi isikan kelas kod yang ada sekarang ni. Kejap. Sini silap. Okay. Boleh start masuk sekarang. Kat dalam kelas point tu. Okay, saya menunggu lagi. Okay, sekarang ni ada 9 orang yang dah masuk. Sepuluh, 11, 12, okay, 13. Okay, kita tunggu lagi siapa kawan-kawan awak untuk masuk kelas point ni. Okey, yang mana yang baru hadir, okey, selamat datang saya ucapkan kepada awak semua. Okey, jadi untuk hari ini seperti yang awak sedia maklum bahawa kita akan belajar ataupun buat sedikit ulang kaji lah berkaitan dengan sistem limfa manusia. Okey, tapi sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini, saya nak awak semua tolong masuk set dekat URL ni. Okay, URL yang saya paparkan dekat slide sekarang ni. Dan juga lepas tu isikan kelas code tu. Boleh tak? Okay, boleh teruskan masuk. So kita akan tengok sekarang ni. Okay, alright. Saya tunggu sampai lebih kurang 30 orang. Lepas tu kita akan start. Okay?
Okay, tapi tolong masuk dahulu dekat class point ni. Okay, saat lagi kita boleh, orang kata apa, kalau awak guna handphone, okay, masa saya tengah terangkan guna Google Meet, awak boleh close kejap class point tu lah. Tapi jangan log out, just close je. Okay, nanti masuk semula kalau tiba-tiba saya suruh balik kan. Okay. Alright. Okay. Alright, jadi kenapa saya suruh awak semua masuk ke dalam class point ni? Okay, jadi sebelum kita lihat dan juga belajar tentang sistem limfa ni, saya nak buat sedikit revision lah. Okay, maksudnya kita macam nak tengok sikit, awak ingat lagi ke tak kan? Sebab yang ini sistem limfa ni dalam bab 10, okay, dalam bab 10 iaitu bab pengangkutan. Jadi sistem limfa ni sebenarnya dia termasuk sekali dengan sistem peredaran darah. Okay, jadi sebenarnya saya nak malam ni saya nak kaitkan lah apa sebenarnya pasal apa sistem limfa ni dia ada kaitan dengan sistem peredaran darah. Okay, tapi sebelum tu, alright. Jadi sekarang ni sebab awak dah masuk dalam class point, okay. So inilah quick revisionnya yang saya nak buat dengan awak sebelum kita start tengok berkaitan dengan sistem limfa. Okay. Jadi awak tengok dekat sini ada soalan diberikan kepada awak. Apakah komposisi darah manusia? Okay, sekejap lagi saya akan launch. Okay, saya akan launch dan awak boleh berikan jawapan. Tapi jawapan awak hanya satu sahaja. Okay, awak boleh submit satu sahaja jawapan. Okay, jadi soalannya apakah komposisi darah manusia? Okay, jadi bagi satu jawapan saja apa yang ada dekat dalam darah manusia. Okay, alright, jadi kalau dah ready, okay, saya akan launch class point. So awak boleh submit jawapan sekarang. Okay. Ada 3 saat tau. 3 saat pula, sorry, 3 minit. Okay, 3 minit. Apa yang ada dalam komposisi darah manusia? Okey, 30 saat telah berlalu. Okey, sekejap. Kod 62570. Okey, okey. Right. Okey, ada masa 1 minit 45 saat lagi. Okay, kita akan tengok saat lagi. Untuk sesiapa yang baru masuk, okay, awak boleh pergi ke URL class point, okay, URL classpoint.app, okay, code, class code, okay, 62570. Okay, so boleh join. Okay, kita ada lagi 40 saat. Okay, siapa yang belum submit jawapan tu boleh try submit. Apakah komposisi darah manusia?
Okey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Alright. So, masa dah tamat untuk awak submit jawapan. Okey, sekejap. Okey, jadi jom kita tengok apakah jawapan-jawapan yang awak bagi dekat sini. Right. Okey, nampak kan dekat skrin Google Meet sekarang? Boleh nampak? Boleh nampak kan? Okey, ini adalah antara jawapan-jawapan yang disubmit oleh awak semua. Okey, jadi soalannya adalah apakah komposisi darah manusia? Okey, jadi kita tengok. Okey, ada yang jawab platelet. Alright. Okey, platelet. Yes, betul. Platelet adalah salah satu komposisi di dalam darah manusia. Okey, platelet betul lah. Okey. Alright. Okey, mana lagi platelet? Okey, kita cari platelet. Okey, then apa lagi yang ada kat dalam darah manusia? Sel darah merah. Okey, tepat. Sel darah merah, ya. Itu adalah salah satu contoh komposisi darah manusia. Okey, sel darah merah. Okey. Kemudian sel darah putih, ya, betul juga. Sel darah putih. Okey. Dan kemudian ada plasma darah. Okey, ada plasma darah. Okey, yang ni betul lah. Eritrosit, leukosit. Okay, and then air. Okay, air adalah, betul lah, air sebenarnya adalah salah satu komponen bagi plasma darah. Okay, air. Okay, ni betul. Okay. Oh, yang ini siap bagi tahu terdiri daripada 55% plasma dan 45% komponen sel. Okay. Right, ni betul, betul, betul. Right. Okay. Alright. Okay, limfa. Okay, limfa tak. Limfa bukannya dalam komposisi darah manusia. Okay. Plasma, leukosit, eritrosit. Okay. Alright. Okay, ini adalah antara jawapan-jawapan yang diberikan. Okay, jadi kita tengok dekat slide ini. Okay, ini adalah komposisi darah manusia. Okay, jadi kalau awak tengok, betul lah tadi yang mana yang cakap. Okay, sel darah manusia terdiri daripada sel darah sebanyak 45% dan juga plasma darah 55%. Okay, lepas tu kalau kita tengok sel darah dia terdiri daripada eritrosit which is sel darah merah, and then leukosit, sel darah putih, dan juga platelet. Okay. Jadi kalau untuk leukosit tu, kita tahulah dia ada 5 jenis leukosit kan. Okay, 5 jenis leukosit iaitu eosinophil, neutrophil, basophil, limfosit dan juga monosit. Okay, manakala kalau untuk plasma darah tu 55%, so 90 hingga 92% daripada plasma darah tu terdiri daripada air. Okay, manakala yang lain tu adalah bahan terlarut yang mengandungi, iaitu bila kita cakap bahan terlarut tu dia mengandungi gas terlarut. Okay, gas terlarut seperti karbon dioksida dan juga oksigen. Kemudian di dalam bahan terlarut tu ada juga nutrien seperti glukosa, asid amino dan juga vitamin serta mineral. Okay, enzyme, and then we have protein also, protein plasma which is albumin, globulin dan juga fibrinogen. Dan juga bahan kumuh ataupun bahan buangan. Jadi inilah komposisi darah manusia. Okey, semua ini adalah komposisi darah manusia. Okey? Alright. Okey, jadi kenapa saya tekankan pasal komposisi darah manusia ni? Sebelum kita, padahal topik kita pada malam ini adalah sistem limfa. Okey, sebabnya untuk belajar tentang sistem limfa iaitu penghasilan bendalur limfa, sebenarnya dia ada kaitan dengan komposisi darah manusia. Okey, jadi sebelum kita tengok dahulu bagaimana pembentukan bendalur limfa tu berlaku, so kita akan tengok dahulu pembentukan bendalur tisu. Okey, pembentukan bendalur tisu. Okey. So, sebelum saya terangkan, saya nak lukis kat sini. Right. Okay.
Boleh nampak kan lukisan saya kat sini? Boleh nampak kan semua? Nampak Iwan, nampak. Nampak kan? Sebabnya saya tengah lukis apa ni? Siapa tahu? Saya tengah lukis apa sebenarnya? Kat sini. Kapilari darah. Okey, kita tengok sana. Okey. Ni yang bulat-bulat ni apa dia rasanya? Tisu. Okey, body tissue kan? Tisu badan ataupun body cell kita. Okey. Okey, alright. Okey, jadi sekarang ni apa yang saya tengah lukis sekarang ni dia adalah kapilari darah kita. Okey, kapilari darah. Okey, so saya akan labelkan yang ini sebenarnya adalah arteriol. Okey, arteriol. Okey, manakala yang tengah-tengah ni, yang kecil ni, ini adalah kapilari darah. Okey, manakala yang ini adalah venule. Okey, venule darah. Okey, alright. Okey, so kalau awak tengok yang warna coklat ni, okey, coklat ni adalah sel badan, body cell lah. Okey ya. Okey, jadi kalau awak tengok di antara sel-sel ini ada ruang kan? Okey, so kita panggil itu adalah ruang di antara sel. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai interstitial space. Okey, interstitial space. Okey. Alright, jadi kenapa saya nak lukis? Okey, pasal apa saya lukis gambar rajah ni? Okey, sebab kita nak tengok pertama sekali macam mana penghasilan bendalir tisu. Okey, pembentukan bendalir tisu. Okey, awak tengok sekarang kan? Okey. Okey, so ini adalah dia punya penerangan lah macam mana bendalir tisu tu berlaku. Okey. Okey, pertama sekali daripada lukisan yang saya terangkan dekat awak tu, tak apa, sekejap lagi saya tunjuk balik. Okey, daripada lukisan yang saya terangkan ke awak tu. Okey, pertama sekali awak kena tahu, okey, diameter. Okey, diameter arteriol adalah lebih besar berbanding diameter kapilari darah. Okey, dan juga disebabkan oleh daya pengepaman jantung, okey, daripada daripada arteri ke arteriol tu kan. Okey, jadi dia telah mewujudkan satu tekanan hidrostatik yang tinggi di kapilari darah. Okey, jadi ada dua sebab pasal apa tekanan hidrostatik yang tinggi wujud di kapilari darah. Yang pertama sekali, sebab diameter arteriol tu dia lebih besar daripada diameter kapilari darah. Dan yang kedua disebabkan oleh daya pengepaman daripada jantung. So sebab itulah wujudnya tekanan hidrostatik yang tinggi di kapilari darah. Okay, alright Okay, jadi bila wujudnya satu tekanan hidrostatik yang tinggi dekat kapilari darah tu, apa yang berlaku selepas itu adalah sebahagian. Kat sini yang ni kita kena tekankan sebahagian daripada plasma darah tu dan juga leukosit, dia akan meresap secara berterusan dari kapilari darah ke dalam ruang antara sel. Ke dalam ruang antara sel. Alright. Ni adalah consequences lah bila wujudnya satu tekanan hidrostatik yang tinggi dekat kapilari darah. Jadi ini akan menyebabkan sebahagian daripada plasma darah yang ada dekat dalam kapilari darah tu kan. Yang ada dekat dalam kapilari darah dan juga leukosit. Sebab leukosit ni saiz dia kecil, so dia boleh meresap melalui liang-liang kapilari darah tu. Dia akan meresap secara berterusan dari kapilari darah tu masuk ke dalam ruang antara sel. Jadi apabila plasma darah memenuhi ruang antara sel, jadi plasma darah tu dikenali sebagai bendalir tisu. Bendalir
tisu. Jadi bendalih tisu ni dia akan sentiasa membasahi sel. Okay, dia akan sentiasa membasahi sel. Okay, alright. Tetapi, bendalih tisu dia tidak mengandungi eritrosit, platelet dan juga protein plasma. Okay, sebab apa? Sebab saiz eritrosit, platelet dan juga protein plasma ni dia terlalu besar untuk meresap keluar daripada kapilari darah. Okay, jadi ini adalah bagaimana bendalih tisu ni terbentuk. Sebab tu tadi sebelum saya start terangkan pasal bendalih tisu ni, sebab tu saya minta awak senaraikan apakah komposisi darah. Okay, apakah komposisi darah manusia, sebab dia ada kaitan antara satu sama lain. Okay. Alright, so kita tengok balik dekat gambar yang saya lukis ni kan. Okay, jadi awak boleh tengok kan dekat sini. Dekat sini awak boleh nampak kan diameter arteriol tu dia lebih besar daripada diameter kapilari darah. Okay, dan kemudian sebenarnya darah dia mengalir daripada sini. Okay, darah dia mengalir, Okay, darah dia mengalir daripada sini. Okay, maksudnya daripada jantung. Okay, daripada jantung. Jadi sebab itulah adanya daya pengepaman daripada jantung. Okay, dan disebabkan oleh dua kondisi tu, dua keadaan tu, okay, yang mana diameter arteriol lebih besar daripada diameter kapilari darah dan juga disebabkan oleh daya pengepaman jantung, apa yang berlaku, satu tekanan hidrostatik yang tinggi telah wujud. Okay, dekat kapilari darah. Okay, kat sini. Kat kapilari darah. Okay. Jadi apa yang berlaku, sebahagian daripada plasma darah dan juga sel darah putih yang berada kat dalam kapilari darah tu dia akan meresap masuk. Okay, dia akan meresap masuk ke dalam ruang-ruang antara sel. Okay, kat sini. Alright. Okay, so once sebahagian daripada plasma darah tu meresap masuk ke dalam ruang-ruang di antara sel. Okay. Jadi cecair ataupun bendalih dekat dalam ruang di antara sel ni dikenali sebagai bendalih tisu. Okay, bendalih tisu. Ni yang saya buat titik-titik ni. Inilah dia bendalih tisu. Okay. Okay, jadi bendalih tisu ni, okay, dia tidak mempunyai ataupun tidak mengandungi sel darah merah, platelet dan juga protein plasma. Sebab apa? Sebab saiz tiga-tiga sel ni dia terlalu besar. Okay, alright. Ada pertanyaan sekarang? Ada pertanyaan tak pasal ni? Tak ada, cikgu. Tak ada? Okay. Okay, clear tak pasal pembentukan bendalih tisu? Harap clear pasal ni? Alright. Clear. Kalau clear, okay, tak ada pertanyaan Okay. Alright. Kalau tak ada pertanyaan, okay. Pi balik dekat class point tadi tu. Okay, sekarang ni saya pula nak tanya awak. Sekarang ni saya nak awak bagi jawapan apakah komposisi bendalih tisu. Okay, awak type jawapan awak dan kemudian awak submit. Okay, boleh buat sekarang. Awal-awal tadi saya dah tunjukkan kan apa dia bendalih, apa dia komposisi darah kan. Okey, jadi sekarang ni apa pula ni komposisi bendalih tisu? Apa yang ada kat dalam bendalih tisu? Darah. Okay, yang ini saya bagi masa juga sampai 3 minit. Okay, 1 minit dah berlalu, so kita tinggal lagi 2 minit. Okay, untuk yang baru masuk, kalau okay, awak boleh join dekat classpoint.apps tu. Mana tu? Okay, sekejap.
Okay, lepas tu isikan class code. Okay, ni saya paste lagi sekali. Mempunyai platelet, nutrien, air. Okey, ada 2 minit lagi. Okay, 2 minit lagi pula. Sorry. Tadi dah 2 minit. So sekarang tinggal lagi 25 saat. Okey, 15 saat. Tiga, dua, satu. Alright, saya akan close submission sekarang. Okey, kita tengok jawapan-jawapan kawan tu. Sekejap, saya insert dulu. Okey. So, boleh nampak kan jawapan-jawapan yang saya perolehi, yang kita perolehi daripada kawan-kawan awak. Okey. So, ini adalah soalannya. Nyatakan komposisi bendalih tisu. Okey. Jadi, dekat mana kita nak tahu komposisi bendalih tisu? Alright. Tadi saya dah terangkan kan macam mana penghasilan bendalih tisu. Sebenarnya bendalih tisu tu terhasil, dia sebenarnya berasal daripada sebahagian plasma darah. Okey, sebahagian plasma darah dan juga leukosit pun ada juga, dia akan meresap masuk ke dalam ruang-ruang di antara sel. Okey, di antara sel. Sebab saiz leukosit tu dia kecil. Sebab tu dia boleh meresap melalui pore. Okey, pore di antara kapilari darah tu kan. Alright. Okey, dan kemudian apa yang saya terangkan tadi, saya cakap bendalih tisu dia tak ada platelet, tak ada eritrosit dan tak ada protein plasma. Okey, jadi maksudnya kalau kita tengok apakah komposisi bendalih tisu, kalau awak sebut plasma darah, kalau awak sebut plasma darah sahaja macam ni, jawapan ni tak diterima. Sebab apa tak diterima? Sebab tadi dia hanya sebahagian daripada plasma darah. Okey, sebahagian daripada plasma darah. So kalau awak just sebut plasma darah saja memang tak diterima. Okey, tak diterima dekat dalam soalan. Okey, ataupun dalam jawapan awak lah, senang saya cakap macam tu. Okey, alright. Okey, kemudian kalau macam ini kita terimalah. Maksudnya awak nyatakan, jadi sebab kita tahu dekat dalam plasma darah ni, kalau kita tengok balik, dekat dalam plasma darah ni dia ada ni, dia ada air, kemudian dia ada gas terlarut macam oksigen dan juga karbon dioksida, nutrien, enzim, protein, bahan kumuh. Okey, alright. So kita dah tahu kan, kalau awak tengok balik kat sini, kita dah tahu tadi bendalih tisu yang ni tak ada. Protein plasma tak ada, platelet tak ada, eritrosit pun tak ada. Jadi, apa yang ada dekat bendalih tisu? Semua inilah. Leukosit ada. Okey. Kemudian gas-gas terlarut ni ada. Okey. Air ada. Nutrien macam glukosa, asid amino, vitamin, mineral pun ada. Enzim ada dan juga bahan kumuh ada. Okey, jadi itulah komposisi bendalih tisu.
Okay. Boleh faham tak? Everyone. Itu. Okay, macam ni lah. Yang ni kita terima lah ni. Nutrien betul lah. Hormon, okay. Adalah dekat dalam bendalih tisu. Plasma darah, salah. Leukosit ada kan tadi? Right, air ada, nutrien terlarut ada, hormon ada. Okay, good. Okay, yes. Okay. Arterial, okay ni bukan. Okay, arterial kapilari darah ini nama-nama apa tu blood vessel, salur darah. Okay, plasma darah pun salah sebab awak tak boleh nyatakan plasma darah sebab bukan semua kandungan di dalam plasma darah tu berada ataupun menjadi bendalih tisu. Okay, alright. Okay, yang ni betul lah. Okay, asid lemak, lemak, adalah. Ada sikit. Hormon. Okay, bahan kumuh. Alright. Okay, salah. Okay. Okay. Makanan tercerna. Yang ni better kalau awak nak tulis. Okay, jangan tulis makanan tercerna lah. Tulis nutrien. Boleh? Nanti kalau tiba-tiba keluar soalan macam ni, so awak tulis nutrien. Okay, nutrien lah, tak mau makanan tercerna. Okay? Right. Okay, nutrien oksigen. Okay, platelet. Okay, soalan. Satu lagi saya nak tegur ataupun saya nak ingatkan dekat awak semua. Bila soalan tanya apakah komposisi plasma darah, kalau awak jawab tidak mempunyai platelet, jawapan ni pun tak diterima. Okay, tak diterima juga. Sebab apa? Sebab dia tak menjawab soalan. Okay, dia tak menjawab soalan. Sebab soalan tanya apa komposisi plasma darah. So, kita hanya nyatakan apa yang ada dekat dalam plasma darah tu. Okay, apa yang ada kat dalam plasma darah tu. Okay, boleh faham? Alright. Okay lah. Alright, so nanti saya check lah bila-bila. Okay, banyak ni jawapan. Okay, ada soalan tak pasal ni? Pasal pembentukan bendalih tisu. Ada soalan tak? Tak ada, cikgu. Tak ada Boleh clear semua? Clear. Okay, clear Alright, okay. So saya harap awak betul-betul clear pasal ni, bendalih tisu. Okay, alright. Okay, so dah habis pasal pembentukan bendalih tisu. Okay, so now kita akan tengoklah apa pentingnya bendalih tisu tu kepada kita. Okay, yang pertama sekali, sebenarnya bendalih tisu ni dia membolehkan pertukaran bahan dan di antara darah dan juga sel berlaku. Okay, ini adalah kepentingan bendalih tisu. Okay, yang kedua, kita tahu sebenarnya bendalih tisu ni, okay, apa yang berlaku, kenapa kita cakap pertukaran bahan berlaku di dalam bendalih tisu, antara darah dan sel berlaku di dalam bendalih tisu sebab okay, nutrien dan juga oksigen ni dia akan meresap ke dalam bendalih tisu dahulu sebelum dia meresap ke dalam sel badan. Sebab kita tahu kan, nutrien dengan oksigen ni dia diangkut oleh sel darah merah. Okay, jadi sebelum nutrien dan juga oksigen ni dia meresap ke dalam sel badan, so nutrien dengan oksigen ni dia akan meresap ke dalam bendalih tisu dahulu. So daripada bendalih tisu, dia akan meresap ke dalam sel badan. Okay, alright. Dan juga sama juga, so kita tahu bahawa bila sel badan dia dah gunakan contohnya macam oksigen, so karbon dioksida akan terhasil. Okay, sama juga bahan buangan akan terhasil. Jadi apa yang berlaku, bahan buangan dan juga karbon dioksida ni dia akan meresap dari sel badan ke bendalih tisu dahulu sebelum meresap ke dalam kapilari darah balik untuk diangkut dan disingkirkan daripada badan kita. Okey, itu adalah kepentingan bendalih tisu. Okey, selain dari itu, bendalih tisu ni juga dia akan membasahi sel lah dan mewujudkan persekitaran dalaman dekat dalam badan kita. Okey, alright, ini kepentingan bendalih tisu. Okay, now
kita nak tengok. Okay, now kita dah nak masuk kepada topik kita pada malam ini yang berkaitan dengan limfa. Okay, berkaitan dengan sistem limfa, pembentukan limfa. Okay, so actually kalau awak tengok balik dekat gambar rajah ni yang saya lukis ni, okay, jadi kita tahu kan bendali tisu ni sebenarnya dia terhasil daripada apabila sebahagian daripada plasma darah tu dia meresap masuk ke dalam ruang-ruang di antara sel. Okey, jadi maksudnya sebenarnya bendali tisu ni dia perlu kembali semula ke dalam kapilari darah. Okey, dia perlu kembali semula ke dalam kapilari darah. Okey, jadi dekat mana? Dekat mana bendali tisu ni dia perlu kembali semula ke dalam kapilari darah. Okey. Sebenarnya bendali tisu ni dia akan kembali semula ke dalam kapilari darah melalui sini, dekat sini. Okey, di antara kapilari darah dengan venule. Okey, venule darah. Okey. Alright. Okey. So macam mana bendali tisu ni kembali semula ke dalam venule? Kiranya dekat hujung venule kapilari darah tu apa yang berlaku? Di sini plasma darah dia adalah hypertonic. Okey, plasma darah di dalam venule tu. Okey, plasma darah di dalam venule tu dia adalah hypertonic berbanding bendali tisu di sekelilingnya. Okey, dan yang kedua, okey, tekanan darah di venule juga adalah rendah. Okey, jadi disebabkan oleh dua keadaan ini, okey, apa yang berlaku? Okey. Apa yang berlaku? Okey, lebih kurang 85% air, garam mineral dan juga bahan buangan akan meresap semula ke dalam venule kapilari darah. Okey. Alright, jadi inilah yang akan berlaku. So awak kena ingat, okey, bendali tisu dia terhasil apabila sebahagian plasma darah meresap masuk ke dalam ruang antara sel. Okey, dan sepatutnya, okey, sebab itulah bendali tisu ni perlu sebahagian daripada komposisi bendali tisu ni sebenarnya perlu kembali semula ke dalam kapilari darah, ke dalam salur darah. Okey, ke dalam salur darah. Alright. Okey, jadi dekat mana bendali tisu ni, komposisi bendali tisu ni perlu masuk semula ke dalam kapilari darah adalah melalui venule. Okey. So sebab apa dia masuk melalui venule? Sebab dekat venule plasma darah dia hypertonic berbanding bendali tisu dan juga tekanan darah di venule adalah rendah. Jadi sebab itulah lebih kurang 85% air, garam mineral dan bahan buangan dia akan meresap semula ke dalam venule kapilari darah. Okey. Macam yang saya cakap tadi. Okey, sebenarnya sebab mereka tu memang berasal, okey, bendali tisu ni sebenarnya memang originated daripada plasma darah. So sepatutnya semualah akan kembali semula kan. Okey, semua 100% komposisi bendali tisu tu dia akan kembali semula ke dalam venule kapilari darah. Okey, melalui venule kapilari darah. Tetapi hanya 85% sahaja. Okey, hanya 85% sahaja yang kembali semula ataupun meresap semula ke dalam kapilari darah. Okey. Alright. Jadi inilah jadi dekat sinilah ada kaitannya dengan sistem limfa. So apa yang berlaku kepada baki 15% bendali yang masih tertinggal dekat dalam ruang antara sel tu. Okey, jadi 15%, baki 15% bendali yang masih tinggal dekat dalam ruang antara sel tu dia akan dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah melalui kapilari limfa. Okey, melalui kapilari limfa. Okey? Alright. So, bendali yang tertinggal dia akan meresap ke dalam kapilari darah dan ini dikenali sebagai bendali limfa. So, once bendali yang tertinggal tu meresap ke dalam kapilari limfa, so bendali tersebut terus dikenali sebagai bendali limfa. Okey. Ada pertanyaan tak pasal ni? Ada pertanyaan tak pasal ni?
Tak ada error. Okey. Clear tak dekat awak pasal ni? Clear. Clear? Jadi kalau kita go back balik, okey, dekat gambar yang saya lukis ni, alright, maksudnya bendali limfa dia dekat mana? Sekejap, saya padam sikit. Alamak. Nah. Okay, so bendali limfa dia berada dekat sini. Okay, right? Bendali limfa pula, sorry. Tak bendali limfa, kapilari limfa. Okay. Okay, so kapilari limfa sebenarnya dia berada di antara ruang-ruang ruang antara sel. So ini adalah kapilari limfa. Okay, alright, so kena ingat 15% okay, bendali tisu yang tidak dikembalikan semula ataupun yang tidak meresap masuk ke dalam venu kapilara ni. So apa yang berlaku mereka, okay, bendali-bendali ini okay, ataupun komposisi bendali tisu tu dia akan meresap ke dalam kapilari limfa. Okay. Dan apabila bendali itu meresap ke dalam kapilari limfa, jadi bendali itu akan dikenali sebagai bendali limfa. Okay. Alright. Okay, saya harap ni clear dekat awak semua. Okay. Alright. Okay. Okay, so sekarang ni saya nak tunjuk dekat awak, ini adalah kita punya sistem limfa. Okay, sistem limfa kita. Okay, dan ini sebenarnya adalah gambar rajah yang saya lukis tadi, itulah. Okay, gambar rajah yang saya lukis tadi. So awak boleh tengok kat sini, ini adalah atria, kemudian kita ada venue. Yang hijau ni adalah kapilari limfa. Okay, berada di ruang antara sel. Okay, alright. Okay, dan ini adalah sistem limfa kita yang terdiri daripada tonsil, kemudian kelenjar thymus, okay, nodus limfa, okay, spleen ni limfa, okay, ini adalah limfa, kemudian dan juga sumsum tulang. Okay, ini adalah sistem limfa kita. Alright, okay. Dan bila kita kata sistem limfa, of course sistem limfa juga terdiri daripada kapilari limfa dan juga salo limfa. Okay, kapilari limfa dan salo limfa. Okay, ini adalah sistem limfa kita. Ya, ni semua ni. Alright. Okay, dan satu lagi adalah appendix. Appendix juga adalah sistem limfa kita. Okay, appendix. Okay. Jadi, apa itu kapilari limfa? Okay, kapilari limfa ni dia merupakan tiub buntu iaitu yang tertutup pada salah satu hujungnya. Okay, yang terletak di ruang-ruang antara sel. Okay. Dan kemudian kapilari limfa ni dia akan bergabung untuk membentuk salur limfa yang lebih besar. Okay, salur limfa yang lebih besar. Okay. Dan di sepanjang salur limfa tu terdapat nodus limfa pada jarak yang tertentu. Dan nodus limfa ni fungsinya adalah untuk menghasilkan dan menyimpan limfosit, okay, yang terlibat dalam gerak balas keimunan. Okay, itu adalah fungsi nodus limfa. Okay, dia akan menghasilkan, kemudian dia akan menyimpan limfosit. Iaitu salah satu daripada sel darah putih kita lah. Dan fungsi limfosit ni dia akan menghasilkan antibody yang akan melawan patogen, okay, yang masuk ke dalam badan kita. Okay, so boleh tengok balik kat gambar rajah ni. Okay, sini sekarang ni yang saya, okay, awak boleh nampak kat sini. Okay, so ini adalah kapilari limfa yang hijau ni. Okay, yang berada di ruang-ruang antara sel ni. Okay, so ini adalah kapilari limfa. Kemudian setiap kapilari limfa ni dia akan bergabung. Okay, mereka akan bergabung untuk membentuk salur limfa. Okay, dan awak boleh tengok juga kapilari limfa ni dia satu hujungnya adalah buntu. Maksudnya dia tertutup.
Okay, dia tertutup, tak terbuka macam kapilari darah kita. So dia berbeza daripada situ. Okay. Sorry. Okay. Alright. Okay, so di dalam salur limfa sebenarnya terdapat injap sehala. Okay, terdapat injap sehala yang memastikan bendali limfa ni mengalir berterusan ke arah jantung. Okay, sebab apa kena mengalir berterusan ke arah jantung? Sebabnya awak kena tahu bahawa bila kan macam yang saya bagi tahu tadi kan, sebahagian daripada bendali tisu tu, maksudnya bendali tisu tu semuanya sepatutnya kembali semula kan, sepatutnya semua kembali semula ke dalam kapilari darah, ke dalam salur darah kita. Okay, tapi hanya 85% sahaja yang meresap masuk, okay, yang meresap semula ke dalam kapilari darah. So yang tertinggal 15% tu, okay, mereka akan masuk, okay, bendali-bendali ini, okay, dia akan masuk ke dalam kapilari limfa dan membentuk bendali limfa. Okay, jadi kiranya dekat sini kita boleh tahu sebenarnya fungsi sistem limfa ni dia sebenarnya nak mengembalikan, okay, mengembalikan bendali yang berlebihan, okay, bendali tisu yang berlebihan, okay, ke dalam sistem peredaran darah semula. Okay, jadi sebab itulah kat sini kita di dalam salur limfa dia ada injap sehala yang memastikan bendali limfa ni dia akan mengalir berterusan ke arah jantung. Okay, dan injap ini juga menghalang bendali limfa daripada mengalir balik. Okay, mengalir balik. Dia berpatah balik ke dalam ruang-ruang antara sel. Okay. So pengaliran limfa di dalam salur limfa ke jantung ataupun ke sistem peredaran darah kita akan dibantu oleh denyutan nadi jantung, pengecutan otot rangka di sekeliling salur limfa. Okey, jadi maksudnya dekat sini kan, sekeliling salur limfa tu dia ada otot rangka. So bila kita kata otot, okey, bila otot tu dia mengecut, dia akan menyebabkan injap tu terbuka. Okey, injap terbuka. So bila injap terbuka, alright, bendali limfa tu akan mengalir lah ke arah jantung. Okay, dan bila otot tu dia mengendur, injap akan tertutup balik. Okay, injap akan tertutup balik. So bila injap tertutup, dia akan menghalang bendali limfa daripada mengalir semula ke arah ruang antara sel. Okay, itu fungsi pengecutan otot rangka di sekeliling salur limfa. Okay, selain daripada itu, pengaliran limfa juga dibantu oleh peristalsis pada salur pencernaan. Okey, yang ni pun awak tahulah kan, peristalsis ni juga dibantu oleh smooth muscle kan. Okey, otot licin. So bila berlaku peristalsis, at the same time, okey, limfa juga akan mengalir ke arah sistem peredaran darah. Okey, akan mengalir lah. Okey, dan juga semasa perubahan tekanan yang berlaku semasa tarikan dan juga hembusan nafas. Okey, inilah macam mana cara pengaliran limfa di dalam salur limfa berlaku. Okey, salur limfa dia tak sama macam sistem peredaran darah kita, sebab sistem peredaran darah kita, okey, pengaliran darah tu dibantu oleh pengepaman jantung. Okey, tapi salur limfa dia tak ada jantung. Okey, dia tak ada jantung. So sebab itulah nak memastikan bendali limfa tu kembali semula ke dalam sistem peredaran darah, dia akan dibantu oleh inilah semua keadaan ini. Okay, alright. So awak boleh tengok dekat gambar rajah yang ini. Okay, ini adalah lymph node. Okay, ini nodus limfa lah yang kat tengah-tengah ni. Ini nodus limfa. Okay, inilah dia punya injap. Okay, di dalam salur limfa dia ada injap. Okay, injap. Dan dekat sekeliling salur limfa ni sebenarnya dia ada otot rangka. So bila otot rangka mengecut, okay, bila otot rangka mengecut, injap akan terbuka. Okay, dia macam bila kita tekan lah, kita tekan something, so dia akan terbuka kan. Okay, dia akan terbuka kat tengah. Okay, lepas tu limfa akan mengalir lah. Okay, mengalir dan kemudian bila otot tu mengendur, so injap akan tertutup. Okay, jadi bila injap tertutup, dia akan menghalang bendali limfa tu mengalir semula. Okay, alright, ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan tak pasal ni? Tak ada, cikgu. Okay, alright.
Okay, so kalau clear. Okay, jadi sekarang ni kita nak tengoklah hubungan antara sistem peredaran darah dan juga sistem limfa. Okay, sebenarnya, okay, jadi semua salur limfa ni dia akan bercantum dan akhirnya bendalur limfa akan diangkut ke salah satu daripada dua salur limfa utama, iaitu ductus thorax, okay, dan juga ductus limfa kanan. Okay, ductus thorax dan juga ductus limfa kanan. Okay, ini gambar rajah dia. Boleh tengok kat sini. So, di sinilah kedudukan ductus limfa kanan dan juga ductus thorax. Dia berada dekat kita punya leher ni kan, kat area leher ni. Okay, leher kat sini. Kat area sinilah. Okay, ductus limfa kanan dekat sebelah kanan dan juga ductus thorax dekat sebelah kiri. Alright? Okay, so ductus limfa kanan ni dia akan menerima limfa daripada bahagian tangan kanan, okay, tangan kanan kita, bahagian dada kat sini kan, okay, dan juga bahagian kanan kepala dan juga leher. Okay, so itu adalah apa yang akan diterima oleh ductus limfa kanan. So maksudnya ductus limfa kanan dia akan terima limfa daripada bahagian tangan kanan, bahagian dada sebelah kanan ni dan juga bahagian kanan kepala dan leher. Okey. Manakala ductus thorax, okey, ductus thorax dia akan menerima limfa daripada bahagian kiri kepala, okey, bahagian kiri kepala kita, bahagian kiri leher dan juga dada serta semua bahagian di bawah tulang rusuk. Okey, di bawah tulang rusuk. Okay. Alright. Okay, ada pertanyaan tak kelas pasal ni? Ada pertanyaan tak pasal ni? Cikgu, Ya? dekat dalam yang slide tu dia kata semua salur limfa akan bercantum dan akhirnya bendalur limfa akan diangkut ke salah satu daripada dua salur limfa. Maksudnya dia salah satu saja ke ataupun dia dua-dua sekali berfungsi dalam badan kita? Dia tengok kiranya limfa tu daripada mana? Limfa tu daripada mana? Kiranya kalau sebenarnya kiranya kalau kata bendalur tu dia keluar, kan dekat dalam badan kita memang ada kapilari darah, memang ada salur darah kan? Okey, salur darah, lepas tu dalam masa yang sama di antara salur darah tu dia ada kita punya salur limfa. Okey, salur limfa. So kiranya kalau kata limfa tu daripada bahagian kepala kita, okey, kepala dan juga sebelah kanan pula tu kan, bahagian kepala sebelah kanan. So limfa tu dia akan disalurkan ke ductus limfa kanan. Tapi kalau limfa tu daripada bahagian kiri kepala, limfa tu akan diangkut ke ductus thorax. Macam tu. Boleh faham? Okey, faham cikgu. Terima kasih cikgu. Ya. Okey. Jadi macam tu. Okey, so saya nak tanya awak lagi satu. Okey, ingat tak masa awak belajar sistem pencernaan kan? Okey, dia ada satu struktur di kat dalam sistem pencernaan kita. Sebenarnya dalam tu ada satu kapilari limfa. Siapa ingat? Apakah sebenarnya? Apa dia? Lacteal. Yes, lacteal. Okey, so lacteal juga merupakan contoh kapilari limfa. Okey, lacteal merupakan contoh kapilari limfa. Okey, jadi maksudnya selain so kiranya lacteal tu awak tahu dia akan orang kata apa? Vitamin A, D, A, K, vitamin adik tu kan, dan juga asid lemak dan juga kolesterol tu dia akan meresap masuk ke dalam lacteal. So maksudnya vitamin A, D, E, K dan juga asid lemak dan juga kolesterol tu akan diangkut untuk masuk semula ke dalam sistem peredaran darah kita melalui sistem limfa ni. Okay, clear or not kat sini? Clear or not? Okay, jadi maksudnya kalau daripada lacteal tu kiranya asid lemak, glycerol, vitamin A, D, E, K tu akan diangkut ke mana? Ductus limfa kanan atau ductus thorax? Akan diangkut ke mana sebelum dia masuk ke dalam sistem peredaran darah? Ductus limfa kanan atau ductus thorax? Ductus thorax. Okay, good. Ductus thorax. Pasal apa ductus thorax? Sebab
usus laktil tu berada di dalam bahagian bawah tulang rusuk. Okey, yes, laktil tu berada di dalam kita punya usus kecil kan, iaitu usus kecil berada dekat sini, kedudukan sini, iaitu di bawah bahagian di bawah tulang rusuk. So maksudnya macam asid lemak, glycerol dan juga vitamin A, D, E, K tu dia akan diangkut oleh salur limfa tu ke ductus thorax. Okey, sebelum semua bahan-bahan ni masuk ke dalam sistem peredaran darah. Okey, boleh faham? Boleh faham? Okey, boleh. Alright. Okey, so ini adalah hubungan di antara sistem limfa kita dengan sistem peredaran darah. Okey. Okey, so awak boleh tengok. So ini ductus limfa kanan. Okey, dia bersambung dengan vena subclavicle kanan. Manakala ductus thorax, okey, dia bersambung dengan vena subclavicle kiri. Okey, so vena subclavicle kanan dan juga vena subclavicle kiri, ini adalah sistem peredaran darah kita. Okey. Okey, manakala ductus limfa kanan dengan ductus thorax, ini adalah sistem limfa. Okey, sistem limfa. Okey. So, kiranya apabila bahan-bahan tadi tu ataupun apabila pendalih berlebihan tadi tu, okay, dia akan mengalir ke ductus limfa kanan. So dari ductus limfa kanan bendalih-bendalih itu dia akan mengalirkan limfa ke dalam vena subclavicle kanan. Okay, alright. Manakala ductus thorax pula dia akan mengalirkan limfa ke dalam vena subclavicle kiri. Okey, jadi limfa yang terkumpul dari kejap. Sekejap alah. Tekan yang tu pula tadi. Lambat. Gimana tadi? Sini kan? Sikit ini. Okey, tak boleh padam lah pula. Okey, tak apa. Okey, jadi apa yang berlaku? Limfa yang terkumpul daripada seluruh badan, dia akan mengalir masuk semula ke dalam sistem peredaran darah. Okey, jadi kiranya bila limfa tadi tu dia mengalir masuk semula ke dalam sistem peredaran darah, maksudnya bendalih yang berlebihan telah dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah. Okey? Alright. Boleh faham tak yang ni girls? Girls pula, sorry, sebab sekolah saya semua perempuan. Okey, sekolah saya semua perempuan, so memang selalu sebut dengan orang girls lah. Okey? Alright. Boleh faham tak? Ada pertanyaan tak pasal ni? Boleh? Alright. Okay. Jadi ini adalah inilah gambar rajah yang menunjukkan kaitan ataupun hubungan di antara sistem peredaran darah dengan sistem limfa kita. Okey, sistem peredaran darah dan juga sistem limfa. Sebab itulah tadi awal-awal tu saya minta awak senaraikan apakah komposisi darah manusia, lepas tu apa komposisi bendalih tisu. Okey? Alright. Okey, jadi apa keperluan sistem limfa ni? Okey, atau kita senang cakap apakah pentingnya sistem limfa? Okey, sistem limfa ni dia sebenarnya adalah pelengkap kepada sistem peredaran darah. Kenapa dia pelengkap? Sebab sistem limfa ni dia akan mengembalikan bendalih tisu yang berlebihan, yang berada di ruang antara sel ke dalam aliran darah. Okay, sebab sistem limfa dia tak boleh, sistem limfa ni dia tak boleh nak singkirkan bahan-bahan buangan contohnya kan, semua itu perlu dilakukan oleh sistem peredaran darah. Maksudnya sistem peredaran darah kita ni dia akan mengangkutlah bahan-bahan buangan tu ke organ, yang akan menyingkirkan bahan buangan tersebut. Jadi sebab itulah bendalih-bendalih tisu yang berlebihan di antara ruang antara sel tu perlu dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah.
Okay. Dan at the same time, bila kita cakap sistem peredaran darah ni, awak kena tahu yang akan mengangkut macam nutrien, oksigen, semuanya dilakukan oleh sel darah merah yang berada dalam sistem peredaran darah kita. Okay. Jadi sebab tu kena semuanya perlu kembali semula ke dalam sistem peredaran darah. Okay. Yang kedua, sistem limfa juga terlibat dalam pertahanan badan. Okay. Di mana kita tahu bahawa di antara salur limfa tu terdapat nodus limfa. So nodus limfa ni dia akan menghasilkan dan juga menyimpan limfosit. Okay, yang terlibat dalam penghasilan antibody. Okay, jadi antibody ni lah yang akan melawan segala patogen yang masuk ke dalam badan kita. Okay, dan yang ketiga, sistem limfa juga terlibat dalam pengangkutan bahan larut lemak. Okay, jadi kiranya lemak dan juga bahan larut akan meresap masuk ke dalam lacteal yang merupakan kapilari limfa. Jadi maksudnya titisan lipid tu akan diangkut ke dalam ductus thorax dan seterusnya ke dalam vena subclavicle kiri. So daripada situlah lipid ni akan diangkut oleh sel darah merah kita ke badan, ke sel-sel badan lah yang memerlukan. Okay, yang memerlukan. Alright? Okay, so ini adalah keperluan sistem limfa. Okay, so yang ini ni sebab kita mengejar masa, so saya tak mau buat lah kot. Okay, jadi saya harap awak boleh senaraikan lah apa komposisi bendalur limfa ni. Okay, apa saya kita tengok. Okay, alright. Now, saya nak bawa awak kepada isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem limfa manusia. Okay, jadi kiranya jika bendalur tisu berlebihan ni tidak dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah, apa yang berlaku, bendalur tisu ni dia akan berkumpul di ruang antara sel. Okay, jadi bila bendalur tisu yang berlebihan ni berkumpul di ruang antara sel, apa yang berlaku? Tisu badan dia akan menjadi bengkak. Dan keadaan ini dikenali sebagai edema. Okay, edema. Alright? Okay. Dan apakah punca edema berlaku? Okay, yang pertama, punca-puncanya seperti kehamilan. Okay, jadi apabila seorang wanita dia hamil, badan akan menghasilkan banyak bendalur badan. Okay, sebab apa? Bendalur-bendalur badan ni diperlukan oleh fetus yang sedang membesar. Okay, jadi sebab itulah kalau wanita hamil ni kadang-kadang bila kita tengok kaki dia bengkak kan. Sebab inilah. Okay, sebab adanya tisu-tisu berlebihan yang terkumpul. Okay, yang terkumpul dekat ruang-ruang antara sel. Okay. Yang kedua, pesakit yang terlantar dalam tempoh yang lama seperti pesakit strok atau lumpuh yang terhad pergerakannya. Okay, sebab apa pesakit yang macam stroke atau lumpuh yang terhad pergerakannya tu dia boleh menyebabkan berlakunya edema. Sebabnya awak kena tahu kan saya cakap tadi limfa ni, limfa dia akan dikembalikan semula ke dalam sistem peredaran darah ni dengan bantuan daripada otot rangka. Okay, otot rangka yang berada di sekeliling salur limfa tu. Okay, jadi kiranya kalau pesakit strok atau lumpuh, mereka kan tak boleh bergerak kan. Jadi bila tak boleh bergerak, otot rangka tu tak akan mengecut dan mengendur. Maksudnya tak ada pergerakan. Jadi bila tak ada pergerakan, okay, macam mana injap di dalam salur limfa tu nak terbuka dan tertutup kan. Jadi sebab itulah berlakunya pengumpulan. Okay, pengumpulan bendalur yang berlebihan. Okay, di ruang-ruang antara sel. Okay, sebab itulah mereka pun boleh inilah jadi edema sebab kurang pergerakan. Okay, kurang pergerakan. Okay, dan juga disebabkan oleh kekurangan protein plasma seperti kekurangan albumin dalam darah juga merupakan punca edema. Sebab fungsi protein plasma ni dia sebenarnya macam dia nak menarik tau. Dia macam nak menarik air. Okay, menarik air dekat dalam salur darah kita tu. Okay, tapi bila albumin ataupun protein plasma ni kurang, apa yang berlaku? Air tu dia akan meresap keluar. Okay, meresap keluar daripada kapilari darah. Okay, dan seterusnya akan memenuhi ruang-ruang antara sel.
Jadi sebab itulah dia boleh menyebabkan tisu kita bengkak dan edema berlaku. Okey? Okay, dan yang selain daripada itu, ini juga adalah antara punca edema, iaitu jangkitan parasit. Okey, yang jadi vektor yang membawa parasit ini adalah nyamuk. Okey, nyamuk. Okey, so kiranya nyamuk ni dia bawa cacing parasit iaitu Brugria species ataupun Filaria species. Lepas tu nyamuk ni dia gigit badan kita. Okey, dia gigit badan kita. Dan bila digigit badan kita tu, maksudnya cacing parasit tu, iaitu Brugria species ataupun Filaria species ni akan dipindahkan ke dalam badan dan kemudian cacing-cacing ni dia akan hidup dan membiak di dalam salur limfa. Okey, kiranya bila dia hidup dan membiak dalam salur limfa tu, dia makin lama makin banyak lah kan dekat dalam salur limfa. Jadi bila dah banyak dekat dalam salur limfa, so salur limfa kita akan tersumbat. Okay, jadi bila salur limfa tersumbat, bendalai limfa ni tidak dapat kembali ke dalam sistem peredaran darah sebab dia dah blok. Okay, kiranya cacing-cacing ni dia dah blok. Okay, dah blok salur limfa tu. So bendalai limfa tu dia tak boleh mengalir ke sistem peredaran darah. Okay, jadi bila itu berlaku, pengumpulan bendalai tisu yang berlebihan akan berlaku di tisu badan. Okay, so nama penyakit yang disebabkan oleh jangkitan parasit ni kita panggil dia sebagai ini. Filariasis limfatik. Okay, so awak boleh tengoklah ini keadaan seseorang yang mengalami filariasis limfatik. Okay. Alright, ni kalau kata yang berlaku dekat kaki. Okay, pengumpulan bendalai tisu edema ni berlaku dekat kaki. Okay, awak boleh tengok kan kaki dia membengkak. Yang ni berlaku dekat tangan. Alright. Filariasis limfatik ni dia boleh berlaku dekat mana-mana bahagian badan kita. Alright, selalunya dekat bahagian kaki lah. Okay, selalunya dekat bahagian kaki. Alright. Okay. Ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan pasal ni? Tak ada cikgu. Okay, boleh. Alright. Okay, kalau boleh, okay. Betul ni, boleh faham tak pasal sistem limfa ni? Boleh faham tak? Boleh. Faham. Okay, kalau faham, okay, pergi balik dekat class point. Pergi balik kat class point. Okay, sekarang ni saya nak awak jawab soalan objektif ni dulu, okay. Okay, so saya tekan kat sini. Jadi sekarang ni kita dah nak start buat latihan dah ni. Nak tengok awak faham ke tak pasal ni. Okay, so boleh submit jawapan awak sekarang. 2 minit. Submit jawapan. Diagram menunjukkan struktur Z dalam sistem limfa. So apakah fungsi struktur Z ni? Pilih jawapan. Membantu peredaran bendalai limfa, menyerap produk lemak daripada pencernaan, menapis bakteria dan benda asing. Okey. Dan apa yang D ni? Memastikan aliran bendalai limfa pada satu arah sahaja. Okay, so apa jawapan dia? Rasa-rasa struktur Z tu apa tu? Ada 45 saat lagi. Tiga puluh saat. Okay, 2, 1, okay, close. Alright.
Alright. Okay, ni adalah leaderboardnya. Okay, jadi nombor 1 ni Hafiz. Dia betul semua. Okay, Anis Syahirah pun betul. Maizatul betul. Hanis betul. Kuki pun betul. FY pun betul. Okay, yang sebab pun nombor 1 sampai nombor 6 yang ni pun tengok masa. Siapa yang submit cepat, dia lah dapat nombor 1. Okay, we go back to the questions. Okay, Raja 19 menunjukkan struktur Z yang boleh didapati pada sistem limfa. Okay, apa struktur Z ni? Rasa-rasanya? Apa struktur Z? So ini adalah nodus limfa. So apa fungsi nodus limfa? Yang paling tepat. Apa fungsi? Jawapannya? C. Yes, C. Nodus limfa dia menapis bakteria dan juga benda asing. Sebab kena ingat di dalam nodus limfa dia menghasilkan dan juga menyimpan limfosit yang akan menghasilkan antibody. So kiranya dia akan menapis bakteria dan juga benda asing lah. Sebab antibody ni dia akan menyerang dan memusnahkan patogen dan juga inilah benda asing. Okay? Alright. So kena tahu ini adalah nodus limfa, fungsinya ini. Okay, menapis bakteria dan benda asing. Alright. Okay, next. Another question. Nak masuk ke? Kita nak jawab secara ni je, lisan. Jawab secara lisan je lah sebab kita pun kekurangan masa kat sini. Alright. Tengok, Raja 16 menunjukkan sebahagian sistem limfa manusia. Okay, jadi sini kan. Bahagian berlabel X, seorang pesakit kanser telah dibuang. Selepas prosedur, pesakit tersebut mengalami pembengkakan dan rasa tidak selesa pada bahagian yang dibuang. So, apakah andaian anda mengenai situasi di atas? Kayaknya sistem limfa pada bahagian ni dia dibuang. Jadi, kat bahagian tu dia bengkak dan rasa tak selesa. Sebab apa? Sebab apa dia bengkak? Apa tadi? Jawapannya? Okay, pasal apa dia bengkak? Apa reason awak dia bengkak kat bahagian ni? Apa reason dia? Cairan limfa dihalang daripada mengalir. Yes, okay, good. Okay, sebab dia bengkak, sebabnya cecair limfa tu dihalang. Okay, dihalang daripada melalui kawasan terlibat. Okay, sebab bahagian ni dia dah dibuang. So, dia akan dihalang lah. Okay, dia akan dihalang. Okay, jadi sebab tu cecair limfa tu dihalang. Bila dia bengkak, so kiranya berlaku pengumpulan. Okay, berlaku pengumpulan tisu, bendalih yang berlebihan di kawasan ini. Sebab tu tisu-tisu tu dia menjadi bengkak. Okay, alright. Okay, next. Okay, soalan seterusnya. Raja 17 menunjukkan sebahagian daripada sistem limfa dalam manusia. Masih lagi berkaitan dengan nodus limfa. So agak-agak awak kan, apa akan berlaku kepada nodus limfa jika ia dijangkiti oleh patogen? Mungkin satu jawapan. Dia akan dia akan membengkak. Okey, sebab inilah apa dia akan membengkak tu sebabnya nodus limfa tu dia menghasilkan limfosit. So limfosit tu dia menghasilkan antibody. Okey, antibody yang akan melawanlah patogen tersebut. Jadi sebab tu dia bengkak kat situ. Sama jugalah macam tonsil kan. Tonsil kita pun sebenarnya dia bengkak tu sebab adanya limfosit dekat situ. Okey, adanya limfosit dekat dalam nodus limfa di tonsil tu, okey, yang akan menghasilkan antibody. Okey. Alright. Okay, next soalan. Raja 19 menunjukkan persekitaran dalaman dalam organisma multisel. Jadi bahagian manakah yang berlabel A, B, C dan D mengandungi kepekatan asid lemak dan gliserol yang tinggi? D. Okay. Jawapannya? D. Okay, D. Okay, berapa orang cakap D? Ada jawapan lain tak? D. Ada jawapan lain tak?
Okey, pasal apa yang jawab tadi, pasal apa awak cakap D? Boleh bagi alasan? Sebab apa? Itu adalah salur limfa. Jadi salur limfa tu akan bersambung dengan laktil yang akan menyerap lemak, asid lemak dan glycerol. Okey. Dan lagi satu awak kena ingat laktil juga sebenarnya merupakan sebahagian daripada kapilari limfa. Jadi kapilari limfa. So kiranya D ni adalah kapilari limfa. Okey, jadi di dalam kapilari limfa tu of course lah dia ada asid lemak dan juga glycerol yang tinggi. Okey, asid lemak dan juga glycerol yang tinggi. Yang ini pula ni C tu tisu badan, B tu bendalih tisu. Okey, manakala A tu sel darah merah. Okey? Alright. Okay, good. Okay. Next soalan. Okay, ni pula soalan struktur. Okay, kita tengok soalan ni. Rajah 4.1 menunjukkan hubungan antara sistem peredaran darah dan sistem limfa manusia. Okay. So, dia ada labelkan dekat sini ada salur X, salur Y, cecair Z. Okay, kemudian ada limfa, ada nodus limfa, ada jantung, arteri dan juga vena. Okay, soalan yang pertama, awak kena namakan salur berikut, salur X dan juga salur Y. So, apakah salur X, apakah salur Y? Apa salur X? Salur darah. Salur darah. Arterial. Mana satu? Salur X, salur darah. Namakan. Okey, satu lagi. Dalam soalan struktur, bila namakan, awak kena bagi spesifik. Kapilari darah. Okey. Bila namakan, maksudnya jawapan awak tu kena spesifik. Salur darah, bila kita cakap pasal salur darah dia ada 3. Arteri, kapilari darah dan juga vena. Okey. Tapi bila keluar soalan struktur, ada pasal namakan tu means jawapan awak tu kena spesifik. So, yang paling tepat adalah awak tulis kat sini kapilari darah. Okey, boleh faham? Boleh faham Okey. Right, salur Y. Kapilari limfa. Okey. Yes, kapilari limfa. Okey, good. Alright. Okay, kejap mana tu? Saya punya ni. Okay, kapilari limfa. La ilaha illallah. Siapa dia start pula ni? Hello, awak boleh dengar suara saya tak? Dia dengar. Boleh cikgu. Dengar, tapi tiba saya punya slide ni start pula. Kejap. Okay. Okey, kapilari limfa. Alright, so 2 markah ke situ. Okey, next. Soalan seterusnya. Okey, diagram 4.1 menunjukkan hubungan antara sama juga. Okey, yang soalan B, terangkan bagaimana cecair Z terbentuk. Ni cecair Z. Ni macam ni semua. So macam mana cecair Z tu terbentuk? Perbezaan diameter. Diameter apa? Arterial dengan kapilari darah. Macam mana? Cecair Z terbentuk mula-mula sekali disebabkan oleh kalau awak nak cakap diameter, spesifik please. Apa-apa sahaja penerangan di dalam kertas 2, okey, mesti spesifik. Jadi kiranya kalau macam bio pun dia straight to the point je. Okay, straight to the point. So kalau awak nak cakap pasal perbezaan diameter tu, awak terus masuk kepada point dia. Apa tu yang awak nak tulis sebenarnya? Diameter mana yang berbeza? Kapilari darah dengan arterial. Di mana arterial lebih besar daripada Okay, so tulis dekat jawapan awak, okay. Diameter arterial lebih besar daripada diameter kapilari darah. Okay, so then apa yang berlaku?
Tekanan hidrostatik. Wujud. Okey, jadi disebabkan oleh ni. Okey, so kalau nak sambung, sambung je ayat ni, menyebabkan tekanan hidrostatik yang tinggi. Okey, yang tinggi. Mesti nyatakan tekanan hidrostatik yang tinggi. Okey. Di kapilari wujud. Okey, sorry. Wujud. Okey. Di kapilari darah. Okey, sebenarnya dekat sini pun awak dah dapat 2 markah lah. Tapi kalau kita nak completekan lagi, so markah yang pertama diberi ke awak dekat sini lah. Bila awak nyatakan diameter arteriol tu lebih besar daripada diameter kapilari darah. So 1 markah kat sini. Okey, menyebabkan tekanan hidrostatik yang tinggi wujud di kapilari darah. Okay, so another 1 marks for you. Okay, tapi let's say that this question dia datang dalam soalan esei lah. So apa lagi awak perlu tambah dekat dalam penerangan awak ni? Apa lagi awak perlu tambah? Tekanan yang tinggi menyebabkan plasma darah meresap masuk ke dalam ruang di antara sel. Okay, awak sebut sebahagian tak tadi? Ya, sebahagian plasma darah. Kena sebut okay, bila nak terangkan pasal pembentukan bendalih tisu ni, kena sebut tau. Perkataan sebahagian tu wajib. Kalau awak tertinggal terus tak ada markah untuk awak. Faham Okay, jadi kiranya sebahagian. So just ni tulis sebahagian. Okay, plasma darah. Okay, meresap masuk ke ruang antara sel. Jadi beginilah bagaimana cecair Z terbentuk. So kiranya lagi 1 markah awak boleh cakap, okey, bendalih Z, cecair Z, okey. Cecair Z, okey, tidak mengandungi eritrosit. Eritrosit, platelet dan protein plasma. Okey, kerana saiz yang besar. Okey, so boleh nyatakanlah juga dekat dalam jawapan awak. Okey, jadi macam mana cara nak terangkanlah cecair Z ni terbentuk. Okey, boleh faham? Boleh faham? Ini? Okey, boleh. Alright. Okey, next soalan ini. Okey, soalan C, dia kata 85% daripada cecair antara sel yang keluar dari darah. Yang keluar dari darah tu kan, maksudnya yang menjadi inilah, akhirnya bila keluar daripada darah, daripada kapilari darah tu, dia mesti dikembalikan semula ke sistem peredaran darah. Jadi terangkan apa yang akan terjadi sekiranya lebihan cecair tidak dapat dikembalikan ke salur Z. Apa yang akan berlaku? Sel tisu membengkak. Okey, tisu akan membengkak, tisu badan akan membengkak. Ataupun awak boleh cakap edema berlaku. Okey, sebab apa tisu badan membengkak? Sebab apa tisu badan membengkak? Pengumpulan bendalih limfa. Okey, disebabkan oleh pengumpulan bendalih limfa yang berlebihan. Okey, yang ini pun awak kena cakap pasal apa dia berlebih ni, sebab berlebihan. Ini disebabkan, okey, disebabkan tengok tu, okey, disebabkan oleh pengumpulan bendalih yang berlebihan di ruang antara sel.
Alright. So inilah yang akan berlaku kalau kata cecair yang berlebihan tu tidak dikembalikan semula ke salur X. Okay. Alright. Tisu badan akan membengkak sebab pengumpulan benda yang berlebihan di ruang antara sel. Okay. Alright. Ada soalan dekat sini? Ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Okay, tak ada. Alright. Okay. Soalnya saya ada lagi 2 soalan tapi tak, sebab kita ada lebih kurang 4 minit lagi. Okay, cuma lagi satu lah. Saya just sebelum saya akhiri kelas kita pada hari ini, okay, saya harap bila awak jumpa soalan macam yang saya tengah tunjukkan sekarang ni, bandingkan di antara darah dan juga bendalil limfa. Maksudnya dia nak minta awak bandingkanlah berkaitan dengan komposisi darah dan juga bendalil limfa. Sebab itulah tadi saya start dengan saya tanya awak apakah komposisi bendalil darah kan. Okey, dan kemudian bendalil limfa tu saya tak dan nak tanya awak. Okey, tapi bila mai soalan pasal bandingkan, maksudnya kena ada apa? Siapa ingat? Persamaan dan perbezaan. Yes, persamaan dan perbezaan. Okay. So kena ingat kalau keywords dia bandingkan, jadi jawapan awak mesti ada persamaan dan juga perbezaan. Okay. Jadi bila awak nak tengok dekat sini macam darah dengan bendalil limfa, contohnya persamaan. Okay, satu persamaan antara komposisi di dalam darah dan juga bendalil limfa. Sebab sebenarnya bendalil limfa tu pun sebenarnya dia asalnya daripada komposisi darah juga kan. Okay, jadi contohnya, jadi kita tahulah di dalam darah dia mengandungi oksigen. So maksudnya dekat bendalil limfa pun mengandungi oksigen. So persamaan dia kita boleh cakap, okay, kedua-duanya mempunyai oksigen sebagai contoh. Sebagai contoh lah, yang pertama, persamaan yang pertama. Okay, yang kedua, dalam darah dia ada nutrien kan. So maksudnya dalam bendalil limfa pun ada nutrien. So persamaan yang kedua boleh cakap, okay, kedua-duanya mengandungi nutrien. Okay, perbezaan tu pula, macam mana awak nak cakap pasal perbezaan tu? Okay, yang ini ni awak kena guna dari segi lebih atau kurang. Kalau saya cakap, okay, contoh kalau memang dalam, okay, contohnya lah, memang di dalam darah dan bendalil limfa, dua-dua ada oksigen. Tapi dari segi amount dia, dari segi jumlah dia, yang mana satu lebih banyak? Dalam darah atau dalam bendalil limfa? Dalam darah. Okey, dalam darah. Okey, jadi bila buat perbezaan, so bercakap, okey, perbezaan yang pertama, okey, darah mengandungi lebih oksigen, manakala bendalil limfa mengandungi kurang oksigen. Macam itulah dia punya perbezaan, lebih kurang. Okey, faham tak? Boleh faham pasal ni? Cikgu, Ya? kalau macam contoh tadi kita buat persamaan dia dua-dua ada oksigen. Lepas tu kita bolehlah kaitkan perbezaan pula dari segi kepekatan oksigen dalam Bukan kepekatan, jumlah. jumlah oksigen. Boleh. Dia boleh. Kalau dia sebenarnya untuk yang soalan pasal darah dan juga bendalil limfa ni, sebabnya kita just nak tengok persamaan dan juga perbezaan dia dari segi komposisi dia. Okay, so sebab itulah kita boleh guna kalau kata, sebab kita tahu kedua-duanya ada oksigen. Okay, jadi sebab itulah persamaan dia kita cakap kedua-dua bendalil ini mengandungi oksigen. Okay, tapi bila perbezaan dia juga, kita akan tengok sama ada satu lebih oksigen, satu kurang oksigen. Yang tu kita boleh terima. Okay? Boleh? Boleh cikgu. Alright, okay. Okay, ada apa-apa pertanyaan lagi tak? Ada apa-apa pertanyaan lagi tak? Pasal sistem limfa. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, so saya harap awak semua boleh faham berkaitan dengan sistem limfa ni. Okey, terutama sekali dari segi komposisi lah, komposisi bendalil limfa. Okey, sebab apa malam ni saya nak ajar saya nak buat ulang kaji dengan awak pasal bendalil pasal sistem limfa ni, sebab bila yang saya perhatikan contohnya macam student saya sendirilah. Okey, mereka memang masih lagi confused.
Okey, tentang bila kita tanya pasal bendalil limfa, contohnya bila saya tanya apa komposisi bendalil limfa, masing-masing dia macam okey, apa dia? So jadi macam tu. Okey, so sebab tu malam ni saya nak tekankan ke awak lah. Okey, kiranya macam bendalil limfa ni awak kena ingat satu je. Bendalil limfa ni pun sebenarnya dia berasal daripada darah. Okey, daripada darah. Okay, so maksudnya apa yang ada kat dalam darah ada jugalah dekat dalam bendalil limfa. Okay, kecuali bendalil limfa pun tak ada sel darah merah, tak ada platelet dan juga tak ada protein plasma. Okay, alright. Okay, dan kemudian awak just kena tahu dekat bendalil limfa ni sebab dia dalam kapilari limfa tu, bukan dalam kapilari limfa, dalam salur limfa tu ada nodus limfa kan. So maksudnya limfosit lebih banyak di dalam bendalil limfa berbanding di dalam darah. Dan juga bilangan asid lemak, jumlah asid lemak tu ataupun jumlah vitamin A, D, E, K tu dia ni lah di dalam bendalil limfa dia ada vitamin A, D, E, K. Dekat dalam darah dia vitamin B. Dia mengangkut vitamin B dan juga C. Okey, manakala asid lemak, bendalil limfa dia lebih banyak asid lemak berbanding dengan darah. Okey? So itulah dia punya perbezaan antara darah dan juga bendalil limfa. Okay? Alright. Okay, so saya harap awak semua boleh faham. Okay. Dan inilah berkaitan dengan sistem limfa. Okay, sistem limfa ini. Okay, jadi saya rasa setakat itu sahaja kelas kita pada malam ini. Okay, jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua. Alright, dan inilah selamat berjaya di dalam apa jua yang awak hadapi. Okay, sebab saya rasa yang ni yang last kali kan. Okay, yang last kali untuk saya lah. Okay, lepas ni ada lagi bio tapi dengan cikgu lain lah pula. Okay, so all the best untuk awak semua. So terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Sama-sama. Wassalam. Terima kasih cikgu. Sama. Ya. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih. Ya. See you. Sama-sama.